Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pegawai Kementerian Kerja Raya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan kuliah Zuhur pada tengah hari ini, marilah kita bincang satu isu semasa, iaitu isu semasa berkaitan dengan Winter Olympics 2022 yang berlaku di Beijing, yang baru saja berakhir, dan hubungannya dengan umat Islam Xinjiang. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Surah Al-Azim. Dan sesungguhnya inilah umat yang satu. Inilah umat kamu yang satu. Umat yang satu, unik, dan daku kata Allah, Tuhan kamu, dan sembahlah daku. Ayat ini bermaksud bahawa seluruh agama para anbiya adalah agama yang satu, yaitu agama Islam, yaitu agama penyerahan tudin kepada Allah SWT dari segi segala perbuatan ibadah kita, dan tidak ada syirik padanya. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah Allah yang menciptakan manusia, tetapi manusia kadang-kadang dalam banyak hal mensyirikkan Allah. Sebagai contohnya yang tajuk perbincangan kita ialah tentang Olympics. Apabila sudah Olimpik, mereka tradisinya membakar obor. Dan apakah maksud api dalam konteks Sukan Olympics? Dan Sukan Olimpik kita yang kita bincangkanlah Sukan Olimpik Winter, maksudnya Sukan Olimpik musim sejuk yang diadakan di Beijing baru minggu lepas. Mereka sebenarnya menyembah, mengagungkan Tuhan Zeus. Bagi mereka, Zeus lah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang beranak dan beristeri. Dan sukan Tuhan ini suka pada sukan. Oleh sebab itu orang Greek, orang Yunani, mereka bersukan bukan untuk sukan tetapi untuk ibadah. Dan sukan Olimpik ialah sukan yang memuliakan Tuhan Zeus. Api ini tradisinya apabila ada satu Olimpik katakanlah di Beijing, maka api ini dibawa daripada Gunung Olympus, diarak, dibawa sampailah ke tempat yang berlakunya peristiwa tersebut, lalu dibakar. Api ini dibiarkan terbakar selama sepanjang peristiwa tersebut, sepanjang sukan tersebut, yang tidak ada kena-mengena dengan umat Islam. Tetapi dalam konteks sukan hari ini, inilah yang dilakukan sepanjang ataupun untuk seluruh negara yang terlibat dengan sukan. Kadang-kadang dilakukan oleh negara Islam, kadang dilakukan oleh dalam sukan dalam bentuk tempatan. Sukan sukuman juga, sebagai contoh, juga menggunakan api. Dan apakah ini ada hubungan dengan kita Islam? Dan tidak ada kena-mengena sama Islam. Tetapi inilah yang berlaku. Mari kita sama-sama renungi. Dalam konteks terakhir, tempat yang berlaku ialah di Beijing. Sukan ini bukan sukan Olimpik biasa, tetapi sukan Olimpik musim sejuk ataupun Winter Olympics. Dan Winter Olympic ini berlaku dalam penuh krisis dunia. Lebih lagi apabila kita sekarang menghadapi masalah COVID-19 yang masih belum berakhir. Omicron menjelma ke seluruh dunia. Dan termasuklah apa yang berlaku di sini. Maka sukan ini menghadapi masalah yang besar, yaitu tentang selain pada krisis politik dunia, maka kita lihat satu lagi ialah COVID yang masih lagi melanda. Di sini kita lihat amalannya sama telah berlaku. Api dimuliakan, bahkan disembah. Bahkan bertafakur ketika api dipasang selama 10 hari 10 malam. Hatta apabila dilakukan negara Islam, maka SOP yang sama dilakukan. Dan ayat yang kita baca tadi lah, kamu sembahlah umat yang satu, dan sembahlah daku, aku dah Tuhan kamu, dan sembahlah daku. Tetapi sebahagian manusia telah lari daripada konsep tahanan yang asli ini. Tuan-tuan yang saya hormati, mari kita renungi peristiwa ini. Peristiwa ini diresmikan oleh Presiden mereka, dan Presiden dalam keadaan sejuk meresmikan dalam keadaan bantahan seluruh dunia. Sukan kali ini tidak seperti yang biasa mendapat bantahan daripada seluruh dunia. Ada dua isu yang besar. Yang pertama sebenarnya adalah politik. Dan kita sekarang sedang dalam konflik di Ukraine. Dan dikatakan walaupun yang terlibat Rusia dengan Amerika ataupun NATO, tetapi di sini kita lihat China ada peranan. Maka di sinilah kita lihat sukan ini diboikot oleh kebanyakan dunia. Boikot ini bukan ikhlas, tetapi karena ada agenda, display agenda.
Maka pembukaan sukan ini berlaku dalam keadaan yang tidak meriah seperti biasa. Sebab 91 negara yang terlibat. Tetapi sebahagian besar lagi negara tidak terlibat. Dan cukup menarik di sini, negara yang boikot juga menghantarkan peserta mereka. Amerika yang benar-benar memboikot menghantarkan peserta mereka yang antara banyak. Apa maksudnya? Mereka bermain-main dalam konteks sukan ini. Dan 91 negara ini yang menyertai sukan yang berkaitan dengan musim sejuk, kebanyakan dengan melibatkan salji, maka negara kita juga tertinggal. Kita juga menghantar 2 orang wakil, walaupun negara kita tidak pernah ada salji. Dan yang menarik ialah, Israel juga menghantar wakilnya. Dia telah menghantarkan wakilnya, dan mereka juga bersukan Olimpik. Amerika juga yang memboikot menghantar antara kontingen yang banyak. Dan cukup menarik, apakah yang sebenarnya berlaku? Malaysia tidak ketinggalan, 2 orang wakil kita, Jeffrey Webb dan Arwin Salihuddin, menjadi peserta tunggal kita, dua peserta kita yang satu-satunya. Dan kita Malaysia juga tidak tinggal dalam sukan air batu ini. Dikatakan sukan ini kebanyakan terlibat dalam ais salji. Dan secara kebetulannya, di China kebanyakannya, ataupun dalam sejarah lepas, bulan Februari ialah bulan yang penuh dengan salji. Tetapi tahun ini salji tak turun. Terpaksalah mereka menggunakan artificial ice untuk sukan ini. Yang mereka jangkakan salji turun dengan banyaknya, tetapi salji turun dengan tidak begitu banyak, menyebabkan mereka terpaksa tambah dengan air batu yang lain. Itulah yang berlaku. Kenapakah Amerika memboikot sukan ini? Boikot kerana politik. Dan mereka menggemburkan bahawa China sangat zalim. Bukan. Di sini dalam konteks China, dalam konteks dengan umat Islam, sangat zalim. Mereka membunuh ramai umat Islam di Xinjiang. Tiba-tiba mereka menjadi pembela kepada Islam. Tiba-tiba Islam dibela oleh mereka kononnya. Sedangkan apa yang berlaku di Eropah, apa yang berlaku di dunia, Amerika bukan saja tidak membela, tetapi memberikan hadiah kemenangan kepada mereka yang terlibat dalam pembenahan Islam. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya? Kita lihat, dia berlaku dalam penuh kontroversi. Winter Olympics ini berjalan dalam penuh politik antarabangsa. Dan sukan bukan lagi murni, tetapi telah dipengaruhi oleh berbagai-bagai unsur politik yang sedang berlaku hari ini. Di antara yang sedang berlaku sekarang ialah konflik di Ukraine. Ukraine didakwa oleh Amerika dan NATO bahawa Rusia akan menyerang Ukraine. Apakah negara Ukraine? Sejarah Ukraine ialah sebahagian daripada Soviet Union. Kalaulah Rusia menyerang Ukraine seperti Saddam Hussein menyerang Kuwait. Sebab Kuwait itu asalnya pelabuhan Iraq. Dan namanya ialah pelabuhan Basrah. Dan apabila mereka ingin menyerang Kuwait, diketahui oleh Saddam Hussein. Saddam Hussein mendahului Amerika. Dan inilah sebab Amerika sangat marah. Dan peristiwa yang sama berlaku di sini. Peristiwa ini ialah sebab NATO yang dibawa masuk oleh Eropah dan Amerika sebagai proksi kepada mereka. Supaya tempat inilah tempat strategik untuk menghadapi Rusia. Sedangkan Rusia telah mengadakan perjanjian dengan NATO, NATO tidak boleh masuk ke situ. Tiba-tiba NATO telah masuk di situ. Maksudnya NATO di bawah pengaruh Amerika telah menceroboh perjanjian. Maka sebagai respon, Rusia bertindak. Yang di-highlightkan ialah Rusia yang jahat. Yang di-highlightkan di dunia ini, termasuklah berita di Malaysia. Apa yang berlaku sebenarnya ialah Ukraine ialah bekas negara Soviet Union. Dan budaya Rusia lebih kuat daripada budaya Eropah di Ukraine ini. Itu adalah persoalan lain. Apakah sebabnya Amerika dan negara Eropah, NATO, boikot sukan Olimpik? Sedangkan yang terlibat ialah Rusia. Rupa-rupanya China ambil bahagian bersama dengan Rusia. Rupa-rupanya China, walaupun mereka ada agenda yang tersendiri, mereka bersama dengan Rusia. Dalam konteks untuk menghapuskan superpower Amerika dan yang sepunyanya. Di belakang Amerika dan NATO ialah Yahudi. Itulah yang dipahami oleh dua negara ini. Maka konflik ini dibawa ke dalam sukan yang terlibat. Dan inilah di luar perbincangan kita, tetapi saya nak tengok apakah sebab mereka mengatakan sukan ini harus diboikot. Dan tuan-tuan, sekiranya perpaduan antara Rusia dengan China menghadapi seluruh NATO, maka tidak ada tandingannya. Dan statistik ini menggambarkan sesuatu yang
sangat berat sekiranya berlaku dan wazubillah sekiranya konflik ini berpanjangan. Sekarang, US resminya boikot Beijing dalam konteks sukan ini. Dan alasannya bukan Ukraine, tetapi China sangat jahat, membunuh orang Islam. Tiba-tiba mereka membela Islam. Boleh percaya? Tiba-tiba mereka membela Islam, selama ini mereka lah yang membunuh Islam. Sama ada di Palestin ataupun di mana-mana. Di dalam rangka yang sama, tiba-tiba hari ini suaranya membela Islam. Orang Islam sangat gembira mendengar Amerika menyokong perjuangan Uyghur ataupun Xinjiang yang selama ini ditekan oleh China. Benar, tetapi benarkah Amerika bersama Islam? Kita lihat apa yang mereka tunjukkan di Eropah. Boikot sukan Beijing Olimpik sebab dia melakukan pembunuhan kepada umat Islam, genosid kepada umat Islam. Cantik namanya. Yang sama ini kita perjuangkan, seluruh negara Islam perjuangkan tentang Xinjiang, bangsa Uyghur ini. Tapi tidak pernah didengar oleh siapa. Bahkan China mengatakan perkara itu tidak pernah berlaku, tidak pernah ada pembunuhan. Bahkan didiamkan oleh negara. Sekarang timbul kembali bahawa China membunuh umat Islam. Tuan-tuan, kita lihat ramai pemimpin yang boikot dan tidak bersama dalam pembukaan. Inilah contoh-contoh, dan banyak negara yang biasanya menghadiri pemimpin utama mereka dalam sukan ini, tetapi tidak mereka terlibat dengan mengatakan bahawa China mengamalkan genosid terhadap Islam. Kita lihat, memang benar umat Islam telah dizalimi sejak lama, sejak tahun 1949. Apabila sebuah negara bernama Turkistan Timur, yang sekarang telah bertukar menjadi Xinjiang. Negara ini negara yang merdeka, yang hampir 1% umat Islam, yang kemudiannya dimasukkan ke bawah kerajaan China pada tahun 1949. Dan sejak itulah masyarakat ini telah dizalimi dalam berbagai-bagai bentuk. Dan suara mereka tak pernah didengar oleh dunia. Dan mereka telah tertutup dalam sebuah negara yang besar ini. Sedangkan mereka menyatakan hasad mereka, tetapi suara mereka sangat kecil. Sehinggalah sekarang mereka mengatakan benar-benar berlaku. Dan tuan-tuan, kita lihat inilah kebetulannya sebelum sukan ini, masyarakat Islam di Xinjiang mengatakan, wahai dunia, boikotlah sukan ini sebab apa yang dilakukan oleh China kepada kami sangat-sangat dahsyat. Dan inilah yang dijadikan tema oleh Amerika dan NATO untuk boikot. Apa hubungan Amerika dengan NATO? Rupanya ada hubungan dengan Ukraine. Dan kita tahu bahawa pembelaan mereka dari Islam bukan tulen, tetapi mereka ada agenda untuk supaya sukan ini tidak berjaya. Tetapi sukan telah berjaya dan berakhir. Sejarah Xinjiang yang asalnya nama Turkistan Timur ataupun East Turkistan ialah sebuah negara merdeka. Negara yang awal menerima Islam di situ. Dia bangsa Turki. Bangsa Turki yang akhirnya bangsa inilah yang menumbuhkan kerajaan Osmaniyah daripada bangsa yang sama. Dan kebanyakan Asia Timur ini dikuasai oleh orang Turki. Turki ialah bangsa yang paling dominan dalam dunia ini. Dan kajian DNA mengkaji tentang bangsa yang paling dominan bukan Barat tetapi bangsa Turki. Yang mereka sebut bangsa Mongol, bangsa Mongol dengan Turki adalah saudara mara. Dan keluarga Khan ialah kuasa yang paling dominan dunia. Dan di sinilah letaknya orang itu. Dan mereka lah penganut Islam yang sangat ikhlas. Mereka lah penduduk India ataupun Turkistan Timur. Sekarang telah bertukar nama menjadi Xinjiang. Sejak itulah mereka telah dizalimi. Ribuan mereka dibunuh, dipenjara, dan dikenakan dasar yang tertakluk kepada dasar China. Dan kita lihat, India antaranya yang bersama mereka, bersama Eropah, sama-sama boikot sukan ini. Kononnya, India membantah sebab yang membawa api atau pembawa obor tadi ialah seorang tentera China yang berjuang di sempadan India. Itulah alasannya. Dan tuan-tuan, inilah yang diboikot oleh India. Dia kata inilah tentera yang pernah berkhidmat dalam tentera China dan berjuang di sempadan India. Maka India harus boikot sukan ini. Kemudian China kata kita tukar. Kita tukar yang membawa obor bukan lagi orang ini, tetapi kita bawa orang Xinjiang. Yang mereka yang disebut bahawa ini sebab India tidak terlibat dalam sukan itu, kita tukar. Dan dibawanya orang Islam yang bawa obor ini.
orang Xinjiang, yang dikatakan Xinjiang ini ditolongi oleh China. Dan sukan telah berakhir 2-3 hari lepas. Dan coba lihat tuan-tuan, antara medal yang tinggi ialah negara yang boikot. Negara-negara boikot sukan ini yang mendapat peringkat yang tinggi. Apa maksud boikot mereka? Boikot mereka lah boikot politik. Sedangkan Amerika mendapat tempat yang ketiga. Yang sebelah kiri ialah jangkaan medal, sekiranya semua terlibat, tetapi yang berlaku adalah sebelah kanan. Yang sebelah kanan, yang paling tinggi Norway, yang juga memboikot, Jerman, USA, Netherlands, Sweden, Australia, yang kebanyakan mereka boikot. Mereka lah mendapat peringkat yang paling tinggi. Apa maksudnya? Mereka perpanjangkan. Kalau benar mereka bersimpati dengan Islam, kita lihat apa yang berlaku di Palestin. Pada tahun 1982, di peristiwa Syabla Shatila, yang menjaga umat Islam di perairan ini ialah tentera Bangsa Bersatu. Kemudian tentera Israel masuk, mereka bagi ruang kepada tentera Israel membunuh seluruh umat Islam. Di belakang ialah tentera Bersatu dan Amerika terlibat. Membiarkan umat Islam dibunuh dalam peristiwa Syabla Shatila. Apakah mereka membela Islam? Tidak. Tiba-tiba hari ini membela Islam di China. Jangan lupa peristiwa Syabla Shatila 1982. Umat Islam bergelimpangan. Ini gambar Syabla Shatila. Yang mereka bunuh ialah kebanyakan kanak-kanak. Kenapa mereka membunuh kanak-kanak? Sebab kanak-kanak yang dibesar ketika zaman perjuangan, mereka lah bakal menjadi pejuang yang ketat. Maka mereka harus dihapuskan. Siapa yang bersempati? Tak ada siapa yang simpati. Dan Syabla Shatila ini berada di kamp tahanan, kamp pelarian yang dijaga oleh Bangsa Bersatu. Bangsa Bersatu bagi ruang supaya masuk ke Israel dan membunuh bergelimpangan. Tiba-tiba sekarang mereka membela Islam. Tuan-tuan, jangan lupa Bosnia. Bosnia dilakukan oleh selepas negara komunis ataupun negara Yugoslavia telah pecah, dan disitulah mereka ambil peluang menghapuskan Islam. Dan umat Islam dibunuh di bandar-bandar di Bosnia, kita masih ingat tahun 90-an. Dan kita lihat pada hari yang satu hari saja 8.000 umat Islam dibunuh di Srebrenica. Dan Amerika di mana? Tiba-tiba hari ini membela Islam, sedangkan ini kita telah sebut sebelumnya. Siapa bersempati? Yang bersempati kita. Kita yang mengambil perayaan daripada Bosnia, dan kita antara negara yang aktif ketika itu. Di Amerika di mana? Dan apabila pemimpin mereka dibawa masuk ke mahkamah, dan ini gambar hari ini. Kubur digali, ada tanah lembah digali, temui tulang umat Islam yang tidak ada dalam statistik. Statistik tidak termasuk dalam tulang yang ditemui ini. Di Bosnia. Siapa yang bela? Tidak ada siapa yang bela. Tuan-tuan lihat apa yang berlaku di Myanmar. Apakah mereka membela? Apabila umat Islam dibunuh di buminya sendiri. Negara Arakan ini negara umat Islam yang asal. Mereka meluk Islam. Ketika Ibn Battuta sampai di sini, mereka telah Islam. Tiba-tiba mereka dikatakan apabila British meninggalkan Burma, dia masukkan ke dalam Burma. Burma mengatakan dia adalah pendatang haram. Sedangkan itu bumi mereka yang asal. Dan mereka dibunuh. Di mana Amerika? Di mana NATO? Apabila Islam dibunuh begitu ramai. Dan dia kata yang membunuh ini orang Buddha, Sami Buddha. Orang Buddha tak boleh semut pun dia dibunuh. Dia tak boleh bunuh binatang, apatah lagi manusia. Dikatakan bahawa yang bunuh adalah orang Buddha. Gambar ini menggambarkan Sami Buddha berada di tengah-tengah mayat yang dibunuh. Siapa yang bunuh? Dan kita lihat apa yang berlaku di tengah Afrika. Tidak siapa yang membantunya. Umat Islam di Tanzania, di tengah Afrika, yang dilakukan oleh tentera kerajaan mereka sendiri. Siapa yang membantu? Tiba-tiba hari ini mereka membela Islam. Belaan dia tidak ikhlas. Tetapi kita bersyukur sebab dunia mendengar bahawa apa yang berlaku di Xinjiang ini benar-benar berlaku. Walaupun selama ini dinafikan oleh China. Tuan-tuan, selepas membunuh Islam, mereka diberikan oleh mereka sebagai hero negara dunia. Simon Peres, tengah-tengah. Diberikan hadiah keamanan tertinggi dunia. Sebab telah membunuh Islam. Menahan Begin sebelumnya membunuh Islam, diberikan hadiah kemenangan besar dunia, yaitu anugerah keselamatan dunia. Dan Su Aung San ini
yang membunuh umat Islam di Myanmar telah diberikan hadiah yang besar oleh dunia. Dialah yang membunuh ini. Dia yang membunuh dan dituduhnya orang Buddha yang kita masih percaya sebahagian. Ia membunuhlah perempuan kurus ini. Di belakangnya penuh dengan Yahudi. Dan Panglima Tentera Myanmar diberikan bantuan oleh Yahudi untuk membunuh Islam. Dan orang ini bertanggung jawab. Dan bukan saja mereka membela Islam, tetapi mereka memberikan yang membunuh Islam diberikan peringatan. Dan ini nasib Islam. Tetapi alhamdulillah, oleh kerana mereka boikot dengan sebab genosid yang dilakukan China terhadap Islam, maka dunia memberikan perhatian sekarang. Satu lagi adalah perlumbaan teknologi. Seluruh dunia dipimpin oleh mereka membentuk ISS, International Space Station. Seluruh dunia membina satu space station. Tiba-tiba China sendirian membina sebuah lebih besar lagi, individu. Dan China tidak dibenarkan terlibat dengan ISS. Tiba-tiba China kata kita bina lebih besar daripada ISS. Memang dia bina besar. Dan panjang IS Station Kajian Aerospace China, satu batu panjang. Kecut perut seluruh dunia. Satu negara dapat menghasilkan sebuah teknologi yang sangat besar. Tiba-tiba seluruh dunia bergabung hanya dapat menghasilkan IS. Apakah ini juga sebab? Rupa-rupa yang nampaknya kuasa timur, kuasa Asia telah semakin naik. Sedangkan mereka menjadikan pusatnya Amerika sebagai kuasa dunia. Sekarang ada cabaran yang besar daripada timur. Sukan ini tidak ada apa-apa maksud mereka. Mereka boikot dan mereka hantar peserta beramai. Dan tuan-tuan, kita lihat seluruh Eropah membuat satu spanduk yang besar ini mengatakan bahawa jangan jadikan Beijing sebagai pemudahan yang lebih hebat. Mereka tujukan kepada pemudahan China kepada umat Islam. Di Xinjiang, semua dunia membela. Dan mereka samakan seperti apa yang dilakukan di Berlin tahun 1936. Dan tuan-tuan, China tiba-tiba ambil umat Islam yang dibunuhnya sebagai pembawa torch atau pembawa obor. Untuk menunjukkan bahawa China tidak ada lakukan apa. Tengok, orang yang bawa obor ni ialah hero China. 2 orang daripada obor ini, daripada Xinjiang, diberikan untuk membawa obor yang terakhir. Permainan politik di atas politik. Dan gambar ditunjukkan bahawa sebenarnya umat Islam dizolim sejak pada 1917. Apa yang dicatatkan 3 juta umat Islam telah dipenjara, sebahagiannya dibunuh. Dan umat Islam dibelah dada mereka, diambil organnya. Secara hidup-hidup. Ini dilaporkan semua media. Dan kita lihat orang muda ditahan dalam camp concentration. Perkara ini dinafikan oleh China sepanjang sejarah mereka. Sedangkan mereka lakukan ini sejak pada 1949 lagi. Sebab negara Islam telah termasuk dalam negara China. Negara Turki Timur telah masuk dalam negara China dan diberi nama baru Xinjiang. Hilang identiti negara Republik Islam Turki Timur. Hilang. Dan sejak itulah mereka tidak boleh puasa di Xinjiang. Sejak tahun 1949, umat Islam tak boleh puasa. Tidak boleh ada janggut. Tidak boleh ada Quran. Ini dilakukan oleh media asing. Dan itulah yang dilakukan China. Benar. Tapi selama ini tak ada siapa percaya kecuali apabila sukan Olimpik ini, Amerika mengatakan ini benar-benar dilakukan oleh China. Benar. Sekarang dunia baru tahu. Dan sebelum ini, 22 negara Islam yang dipimpin oleh Turki condemn China bahawa China melakukan pembunuhan massa kepada umat Islam. Ditandatangani oleh pemimpin dunia, situ kalau lihat Erdogan jadi pemimpinnya. Sebahagian negara Islam termasuk Iran condemn China kerana melakukan pembunuhan. Tetapi China kata tidak ada. Kami tak lakukan pembunuhan. Kami lakukan kebaikan kepada umat Islam. Dan media mereka mengatakan, kalau nak tahu tentang China, jangan tanya orang lain, tanya kami. Ini timbalan Perdana Menteri mereka. Menteri luar negara mereka bercakap kepada media. Tidak berlaku di China. Dan gambar ini juga menyatakan bahawa di belakangnya pembunuhan yang ditutup di sebelakang tabir. Ini tidak dipercayai orang lain. Dan sekarang apabila sukan ini berlaku, maka semua tahu bahawa benar-benar yang dituduh selama ini benar berlaku. Dan gambar propaganda mereka, Presiden China duduk bersama-sama berbuka puasa dengan penduduk Islam Xinjiang.
yang menunjukkan bahawa tidak ada tindasan. Inilah jadi hantar ke Malaysia. Bahawa China sangat baik pada Islam. Dan kata China, kamu Malaysia, mari datang ke China. Mari tengok sendiri dengan mata kepala. Apakah kami bunuh orang? Maka menteri kita lepas, pergilah. Pergilah seorang menteri kita ke China. Tidak ada apa-apa. Ini gambar dia. Tak ada apa. Kami pergi, tak ada. China bagi kebaikan pada Islam. Stop. Habis cerita. Di Malaysia, jangan dengar cerita bahawa China memberikan kezaliman pada Islam di Xinjiang. Tidak benar. Menteri kita telah sahkan. Apakah benar setakat itu? Dan ditunjukkan bahawa yang disebut sebagai camp concentration itu sebenarnya tempat vocational. Tempat melatih pemuda-pemuda, pemudi-pemudi untuk berdikari. Berikan latihan teknik. Itu yang dilakukan oleh menteri kita. Tetapi ditemui dalam Swajin. Dia buat Swajin. Ketika menteri masuk ke sini, semuanya tunduk. Tidak ada seorang pun yang angkat kepala. Dalam Swajin ada surat. Jim ini dia ekspor ke Eropah. Dan dalam Swajin ini ada satu surat bunyi seperti ini. Dengar rintihan kami. Selama ini kami dilarang untuk keluar daripada negara kami. Kami tidak boleh mengumumi dunia luar. Kami tidak boleh solat. Kami tidak boleh praktis agama kami. Kami tidak boleh ada handphone. Kami tidak boleh pakai tudung yang menutup aurat kami. Kami tidak dibenarkan kahwin dengan cara Islam. Kami tidak dibenarkan ada Quran di rumah kami. Kami tidak boleh menamakan anak kami dengan nama Islam. Dan kami tidak boleh bercakap dengan siapapun. Patutlah bila masuk di sini semuanya tunduk. Tak boleh bercakap dengan kawan sebelah pun. Dan itulah yang berlaku. Dan apa yang berlaku adalah benar-benar sebagaimana yang Amerika sebut bahawa pembunuhan massal dilakukan oleh China benar sama sekali. Dan sekarang mereka tak boleh sembunyi. Daripada langit, setelah dapat mengambil tempat-tempat yang dijadikan tempat tawanan umat Islam di sini. Ribuan umat Islam, jutaan umat Islam yang ditahan di sini. Mereka dalam camp ketika zaman COVID dan hampir semua terkena COVID dalam kes ini. Tuan-tuan, inilah sebab kita lihat umpamanya akhbar Istiqlal yang diwujudkan di bawah yang dikeluarkan secara sembunyi oleh kerajaan Turkistan Timur, mereka tak panggil Xinjiang sampai sekarang. Mereka menyatakan apa yang disebut di sini adalah benar-benar berlaku. Kami benar-benar memerlukan simpati pada dunia. Umat Islam, di mana kaum Islam? Dan mereka sekarang selepas umat Islam dihapuskan, barulah dunia sedar bahawa apa yang didakwa seperti ini benar-benar berlaku. Dan tiba-tiba menteri kita kata tidak ada apa yang berlaku. Sedangkan NGO negara kita keluar beramai-ramai untuk menentang apa yang dilakukan China kepada umat Islam di Xinjiang. Maksudnya ini benar-benar berlaku. Tadi menteri kata tak ada apa-apa. Tiba-tiba NGO yang bangkit dan mengatakan apa yang dilakukan oleh China kepada umat Islam di Xinjiang adalah satu perkara yang di luar pada batas kemanusiaan. Begitu bukan itu saja. Di seluruh Eropah, 7% ini berlaku secara terbuka, luas dan juga mendapat perhatian dunia. Dan mereka mengambil mereka yang terlibat, yang terselamat dan memberikan kesaksian mereka. Dan antaranya inilah yang memberikan kesaksian apa yang dilakukan. Sehingga wanita ini minta supaya dia dibunuh daripada diseksa. Saya lebih rela saja dibunuh sekarang daripada diseksa. Apa yang diseksa tak tahu, sehingga dia mengatakan lebih baik saya dibunuh. Daripada Tuhan melakukan ini. Ini dilakukan dalam televisyen. Bukan propaganda, tetapi benar-benar berlaku. Bagi Amerika adalah propaganda. Dan di Turki, mereka telah mengumpulkan masa-masa yang terlibat. Rupa-rupanya banyak masa-masa ini bertumpuk ke Turki. Dan mereka adakan satu symposium yang besar di sini. Dan mendengar satu demi satu apa yang dilakukan oleh China terhadap umat Islam yang terselamat. Mereka membawa gambar-gambar dan bukti-bukti yang dilakukan oleh kerajaan China seresmi terhadap umat Islam. Dan inilah yang tidak diperhatikan sebab ini oleh dunia. Sehingga dunia sepi. Sehinggalah Sukan Olimpik inilah Amerika memberitahu kalau itu benar. Apa yang disebut oleh kerajaan China? Wanita yang bercakap di Turki ini semuanya lah pengganas. Tuan-tuan jangan dengar perempuan itu bercakap. Dengar saya, kata Perdana Menterinya. Kata Perdana Menterinya, dengar saya yang bercakap. Ini negara saya. Jangan dengar
pengganas yang kami memang nak cari dia. Itulah jawapan secara resmi daripada kerajaan China. Dan tuan-tuan, ini memberikan seorang doktor, memberikan penyaksiannya sangat-sangat dahsyat. Dia bekerja bagi kerajaan China, dia seorang Muslim. Apa yang diceritakan, tugas dia adalah membelah dada umat Islam ketika hidup-hidup. Dan organ ini digunakan untuk tujuan perubatan yang dijual secara mahal. Dan dia menggambarkan umat Islam dibelah dadanya secara hidup-hidup. Bukan dengan bios, dibelah hidup-hidup. Ini diberitahu oleh doktor yang terlibat. Dia selamat keluar dan dia menceritakan apa yang berlaku. Dan saya membelah dada, terpaksa mengeluarkan jantung dia hidup-hidup, masuk dalam bekas. Dan orang ini masih bernapas, selepas jantungnya hilang, masih bernapas. Doktor kata tak ada jantung, orang mati. Tak, masih bernapas. Ini pengakuan daripada Cina ini. Doktor Cina ini, doktor Muslim. Muslim Cina yang bekerja dengan kerajaan Cina untuk orang Uyghur ataupun orang Xinjiang. Dan wanita, rambut mereka dipotong sampai pendek. Dan rambut ini dijual ke seluruh dunia. Rambut ini dikatakan bahawa inilah rambut yang sebenarnya. Bukan rambut tiruan. Di spa ataupun di tempat-tempat salon dijual rambut ini. Bukan plastik, ini rambut betul. Harganya sangat mahal. Kebanyakan dijual ke Eropah Timur. Inilah diambil pada rambut wanita muslimat yang tidak dibenarkan untuk orang. Bahkan rambut mereka ditutup, dipotong. Ini rambut yang benar. Dan wanita Uyghur ataupun Xinjiang ini ditangkap dan diberikan untuk seksual kepada tentera Cina. Ini yang dilaporkan. Pangkat yang besar pilih yang paling cantik. Kemudian selepas ketua mereka pilih yang paling cantik, maka rank pangkat yang kedua nak masuk dan pilih mereka. Dijadikan objek seks. Tetapi tak ada siapa yang percaya. Sehinggalah BBC yang melaporkan. BBC juga ada agenda melaporkan apa yang dilakukan. Kita kalau tidak laporkan, kita tak tahu. Dan tuan-tuan, mereka tidak dibenarkan berkahwin Islam sama Islam. Yang wanita Islam harus berkahwin dengan lelaki Cina yang bukan Islam. Ini polisi negara. Dan tidak boleh beranak. Wanita Muslim tidak boleh beranak. Dan ini dilaporkan berbagai-bagai dalam Al-Jazeera sekali. BBC telah laporkan, CNN telah laporkan. Sebelum ini dinafikan. Dan ada hikmahnya sukan Olimpik yang diadakan di China. Maka pecah rahsia apa yang ditutup sama ini. Dan tuan-tuan, mereka mengadakan dasar memandulkan wanita Islam supaya tidak beranak lagi. Selain pada itu, mak dan anak dipisahkan. Anak bakal diletakkan dalam camp concentration. Ibu akan diberikan latihan lain. Dan buku-buku Al-Quran tidak boleh, lama dah tidak ada di Xinjiang. Bahkan buku yang berkaitan agama juga tidak boleh diadakan di sana. Dihapuskan. Di manakah kemanusiaan? Tuan-tuan, dalam sejarah manusia, tidak pernah ada toleransi di luar Islam. Percayalah dalam sejarah di Eropah, di Timur, di Utara dan Selatan, tidak pernah ada toleransi di luar Islam. Yang sanggup beri toleransi hanyalah pemerintah Islam. Yang ada iman, yang ada tanggungjawab di dunia dan akhirat. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak ada tanggungjawab. Termasuk di Bosnia yang kita lihat tadi. Termasuk di Myanmar. Termasuklah di seluruh dunia. Bahkan di Kamboja kita lihat. Di Rusia. Di mana-mana saja. Mereka yang tidak beriman, mereka tidak ada tanggungjawab dunia akhirat. Yang sanggup memberikan keadilan hanyalah umat Islam. Sebab mereka ada tanggungjawab iman di dunia dan akhirat. Tuan-tuan, kita harus ambil iktibar. Dan ini adalah gambar-gambar yang dikeluarkan. Bagaimanakah pemuda-pemuda yang membantah tentang apabila warga mereka ditangkap tanpa ada sebab. Mereka ditangkap dan dilakukan seperti itu. Ini berlaku begitu lama. Tetapi tak pernah orang percaya. Sebab China kata, kami lakukan kebaikan. Mari melawat negara kami. Menteri-menteri negara Islam, mari sila melawat kami. Tidak ada. Sedangkan umat Islam Xinjiang melaporkan mereka diseksa sejak tahun 1989. Nak dengar siapa, tuan-tuan? Nak dengar siapa?
Dan yang paling awal 49 yang dibunuh ialah ulama kita. Orang Xinjiang ini sangat taat pada Islam. Mereka bangsa Turki. Mereka bangsa yang sangat taat pada Islam. Dan mereka lah yang membawa Islam ke China. Bawa Islam ke seluruh kawasan Asia Timur. Dan mereka dibunuh. Dan dikatakan sebanyak 1046 imam dan ulama yang mula-mula sekali menerima mihnah. Mereka ditangkap dan dimasuk ke dalam concentration. Sama ada mereka hidup atau mati, tidak tahu siapa tahu. Tetapi apabila mereka mati, mereka dikeluarkan daripada camp. Antara yang mati dikeluarkan dari camp ialah ini. 5-6 tokoh besar ini. Ini ialah ulama besar yang telah mati dan dikeluarkan. Apabila dia dikeluarkan, barulah kita tahu. Dan ini imam mereka. Imam besar mereka Muhammad Khashoggi. Yang menceritakan dia tidak dibenarkan puasa. Dia diwajibkan makan babi, minum arak, dan dia dizalim setiap hari apabila dia tidak enggan untuk minum arak dan juga untuk makan babi. Dia menterjemahkan Al-Quran dalam bahasa Uyghur dan dialah di antara ulama yang dihantar keluar mayatnya. Yang lain masih ramai. Jumlah tidak diketahui. Ini ialah berita perdalaman yang dinafikan oleh China. Dan menteri kita juga mengatakan itulah dusta. Yang sebenarnya China sangat baik pada Islam. Itu menteri kita kata. Kita nak percaya pada siapa? Apabila kita lihat tokoh-tokoh ulama kita telah ditangkap dan mereka berakhir di sana. Dan tuan-tuan ini yang sempat keluar. Yang sudah tidak ada daging, hanya tinggal kulit dengan tulang. Yang lepas keluar daripada camp mereka masuk tahun 45, keluar tahun 2020. Sepanjang hayat mereka berada di situ. Ini antara contoh. Dan apa yang dilakukan oleh China terhadap Islam, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Hitler ke atas Yahudi. Hampir sama. Tuan-tuan, inilah ujian Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Dan pasti kami akan uji kamu dengan suatu ketakutan, kelaparan dan kekurangan daripada harta dan jiwa serta bawahan, dan berilah berita kepada mereka yang sabar. Berilah berita kepada mereka yang sabar. Dan inilah masjid-masjid kita yang telah diruntuhkan di China, yang diruntuhkan di Xinjiang, tetapi mereka tidak runtuhkan di Beijing. Sebanyak di sini dikatakan sebanyak 16.000 masjid telah diruntuhkan di Xinjiang, tetapi tidak di Beijing. Sebab mereka akan bertontonkan kepada pelapor mereka bahawa tengok di Beijing masjid masih kokoh. Tapi yang mereka hancurkan ialah di Xinjiang. Statistik ini mengatakan, statistik tahun 2021, sebanyak 16.000 masjid yang telah dimusnahkan. Dan umat Islam tidak boleh ke masjid. Dan inilah toleransi yang tidak ada sama sekali di umat Islam. Dan inilah yang dikatakan mereka berada dalam camp concentration, camp tahanan. Dan apabila penyakit COVID yang berlaku pada 2 tahun lepas, mereka hampir semuanya terlibat. Dan inilah sebab mereka minta tolong daripada dunia Islam supaya apakah yang harus dilakukan kepada mereka. Maka menteri kita dijemput ke China dan tidak ada berlaku. Dan mereka dipaksa minum arak. Ini gambar yang benar. Setiap umat Islam diwajibkan minum arak. Dia tahu bahawa arak adalah haram. Siapa yang enggan akan ada balasannya. Apabila mereka solat, mereka akan mati. Dan siapa yang enggan, yang paling ringan ialah dijahit matanya. Yang sebelah kanan dijahit matanya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Ini ialah yang paling ringan. Bagi mereka yang tidak ingin minum arak, tak ingin makan babi, ini hukumannya. Dan siapa yang enggan lagi, diikat sampai mati. Seperti itu. Diikat atas kursi besi ini, sampai itu ini diceritakan oleh mereka selamat. Mereka yang terlibat dapat menyaksikan gambar ini lukis. Dan mereka dekat atas kursi ini, siapa mati? Siapa mati?
Ini dilakukan di Xinjiang yang menteri kata-kata tidak pernah berlaku. Nak dengan siapa? Dan itulah mereka minta tolong kepada dunia. Bulan Ramadan tahun lepas mereka minta tolong kepada dunia. Tolonglah kami. Dengan doa sudah cukup. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka. Tiba-tiba Eropah buat pertama kali. Selepas Ukraine ada masalah, NATO telah masuk ke Ukraine. Yang asalnya NATO tidak boleh masuk Ukraine. Ukraine ialah bekas jajahan Rusia, Soviet Union. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Maka NATO mula memecahkan Rusia bahawa China benar-benar menzalimi Islam. Inilah yang diputuskan oleh Parlimen Eropah. Parlimen Eropah pada 20 bulan 5 tahun lepas memberikan satu resolusi bahawa kita harus condemn China. Mereka membunuh Islam ramai-ramai. Tiba-tiba terperanjak kita. Selama ini mereka mengatakan tidak benar. Sekarang Parlimen Eropah meluluskan resolusi condemn China. Yang selama ini umat Islam lakukan, tak ada siapa yang dengar. Dan ini berita yang keluar dalam bahasa Arab. Saya tak baca bahasa Inggeris. Saya tak baca berita yang keluar bahasa Inggeris. Saya tak percaya. Yang dikeluarkan oleh CNN menipu hidup-hidup. Di Malaysia masih ada lagi orang yang tengok CNN. Di Amerika, mereka tak percaya. Satu pengetahuan statistik di Amerika, orang Amerika tak percaya CNN. Propaganda Yahudi yang paling besar dunia. Dan berita kita di Malaysia, kita tengok, petikkan CNN. Dan sekarang kita lihat, Eropah mula condemn China. Rupa-rupanya mereka ada agenda sebab mereka sedang berperang dengan Rusia yang disokong oleh China. Baru kita faham kisah mereka. Selama ini mereka tidak pernah buka kisah ini. Dan mula dalam parlimen di dalam bahasa-bahasa satu, US, UK, Jerman bergaduh dengan China dan menuduh kamu membunuh Islam. Baru kita tahu seluruh dunia telah pecah. Dan pada tahun bulan 5, tengah tahun lepas, mereka pecah Rusia ini besar-besaran. Rupa-rupanya mereka nak boycott sebab Rusia bakal pertahankan Ukraine sebab Ukraine lah bekas negara Soviet Union. Sebagaimana Saddam pertahankan Kuwait yang dikatakan Saddam menjajah Kuwait. Sedangkan Kuwait itulah pelabuhan Iraq yang diberikan pada kerajaan Sabah oleh siapa? British. Dan Iraq ingin mengambil kembali negaranya. Dikatakan menyerang Kuwait. Dan kita di Malaysia semuanya tengok berita CNN dan kita tertipu hidup-hidup. Kita sokong apabila Malaysia menyokong Amerika supaya menyerang Iraq. Dan apabila Saddam Hussein telah mati, dibunuh oleh Amerika dan melalui mahkamah, apakah Iraq lebih baik daripada sebelumnya? Apakah Iraq lebih baik daripada sebelum Saddam? Begitu juga di Libya. Selepas hancurnya Gaddafi, apakah Libya lebih baik daripada sebelumnya? Dan kita lihat bagaimanakah dipecahkan Rusia dalam parlimen bahasa-bahasa satu. Di dalam pertemuan bahasa satu dipecahkan Rusia bahawa China telah membunuh Islam. Dan yang bawa kes ini US, UK, Jerman yang mereka telah membuka Rusia ini. Ke seluruh dunia, barulah dunia percaya. Dan di mana Menteri Malaysia tadi? Yang mengatakan tidak ada apa berlaku di China. Dan akhir sekali tuan-tuan, tahun lepas juga, di Istanbul, mereka mengadakan persidangan besar-besar tentang Xinjiang. Dan di sini kita lihat, tokoh-tokoh dunia berhimpun di sini, membawa semua mangsa yang terlibat dengan penyeksaannya. Dan di sinilah mereka bawa wanita-wanita yang selamat. Inilah di antara wanita yang selamat yang menjadi saksi kepada kezaliman China. Mereka bercakap seorang demi seorang dan dirakamkan di sini. Dan ini usaha yang dilakukan oleh Turki yang khusus membicarakan tentang genosid yang dilakukan oleh China ke atas penduduk Xinjiang. Dan mereka memberikan input-input yang sangat-sangat menyayat hati untuk kita dengar catatan mereka. Dan mereka mengatakan bahawa inilah tokoh-tokoh ulama kami yang masih dalam tahanan, sama ada mereka mati atau tidak, wallahualam, sebahagiannya telah mati. Mereka lah di antara ulama kami yang memimpin kami sebelum ini. Yang mereka telah hilang sama sekali. Sebahagian mereka diketahui mati dan sebahagian lagi tidak diketahui. Dan ini dibawa di Turki. Dan di bawah kelolaan Presiden Erdogan. Untuk melihat data yang lengkap. Untuk bahas di bahasa-bahasa batu. Dan tuan-tuan kita lihat. Mereka membawa gambar yang pernah dibunuh secara terangan oleh tentera ataupun oleh
oleh askar resmi China terhadap Islam. Ini antara gambar-gambar yang mereka kumpulkan dan ini benar-benar berlaku. Yang ditahan kemudiannya berakhir. Itulah di antara gambar-gambar. Dan mereka bawa lagi gambar yang banyak yang saya boleh bawa lagi dalam slide lain. Saya bawa semua gambar-gambar ini yang dipaparkan di Turki. Menunjukkan bahawa apa yang berlaku ini memang benar-benar berlaku. Dan apakah tindakan dunia, khususnya Islam terhadap saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah. Dan kita lihat China sentiasa menggunakan propaganda menceritakan dunia bahawa yang mereka bunuh ialah pengganas. Yang mereka lah sama seperti mereka untuk memerangi terorisme. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, kami lakukan di China. Jangan siapa-siapa yang ganggu di China, kata China. Propaganda mereka seperti itu. Dan inilah menteri yang bertanggungjawab sebelah kanan. Menteri yang bertanggungjawab menghapuskan umat Islam di Xinjiang ialah menteri yang sangat baik rupanya. Rupanya sangat berpuaka. Dialah yang bertanggungjawab dan dia telah didedahkan di pasal 1. Bahawa dialah yang bertanggungjawab, diberikan tugas khas untuk menghapuskan. Namanya tuan-tuan boleh baca dia di sebelah di slide. Dan laisa min dunillahi kasyifah. Dan tidak akan ada siapa manusia yang dapat selamat daripada Allah lah yang akan menang. Allah lah yang akan menyatakan segala kebenaran di akhirat nanti. Dan lebih malangnya, Jack Ma ialah antara penyumbang besar untuk membunuh Islam di China. Jack Ma dengan Alibaba dicatatkan di Turki, bukan di sini. Saya hanya petik daripada Turki. Menjadi orang yang paling banyak menyumbang untuk membunuh Islam di Xinjiang. Dia seorang Islam asalnya, keluarganya Islam. Ma nama itu dia Muslim. Yang telah murtad. Dan kemudian berpatah ke belakang. Orang Islam yang murtad, tuan-tuan, banyak yang sangat menzalimi kembali Islam. Contohnya Jack Ma. Contohnya adalah Boris Johnson, Perdana Menteri UK sekarang. Datuknya seorang Islam. Dia telah murtad. Dialah yang menzalimi Islam di England. Termasuklah Macron di Perancis. Datuknya seorang Islam. Orang Algeria, dia bukan orang Perancis, dia orang Arab. Macron yang sangat menzalimi Islam itu adalah seorang Arab. Orang Algeria. Datuknya Islam. Dia telah murtad. Dan dialah yang apabila murtad menghancurkan Islam dengan hebatnya di Perancis dan di England juga sama dan sekarang di China. Tuan-tuan yang saya hormati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nakum minhum illa ayyu'minu billahi al-'azizil hamid. Mereka tidak membunuh, mereka tidak membalas kepada orang Islam kecuali lah sebab mereka beriman pada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Mereka dibunuh hanya semata-mata kerana mereka Islam. Umat Islam di Kamboja dibunuh sebab mereka Islam. Umat Islam di Rusia dibunuh sebab mereka Islam. Umat Islam di Bosnia dibunuh sebab mereka Islam. Umat Islam di Myanmar dibunuh sebab mereka Islam. Islam telah menjadi orang salah. Sekarang bukan orang Islam saja yang dipersalahkan, tetapi Islam dipersalahkan. Apabila ada orang Islam yang melakukan kesalahan, mereka mengatakan Islam ganas. Apabila ada orang bukan Islam yang melakukan keganasan seperti pemuda yang bunuh umat Islam di New Zealand, mereka mengatakan kawan itu jahat. Mereka tidak pernah kaitkan dengan agamanya. Tetapi apabila ada orang Islam yang melakukan kejahatan, mereka kata Islam yang dipersalahkan. Dan mereka membunuh kita sebab hanyalah kita beriman pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Itulah apa yang berlaku di Beijing. Ada penuh tersirat latar belakang yang sangat mendukacitakan. Dan kita tidak tahu apa yang berlaku di sini selepas kecuali sukan Olimpik berlaku di Beijing dan rahsianya pecah sedunia sebab ada agenda yang dilakukan oleh mereka di barat untuk memburukkan sebelah timur dan akhirnya kita dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Apabila dua penyamun bergaduh, kita tahu kambing siapa yang mereka curi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.